أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah yang saya hormati Tuan Imam, barisan pegawai masyarakat atau pegawai masjid, Masjid Tun Khalil, Tanjung Minyak, yang seterusnya saya hormati Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa, pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala diizinkan kita berjumpa pada pagi ini dan seterusnya diberikan peluang kesihatan dan keafiatan kepada kita untuk meneruskan tuntutan dan ibadat kita di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima, menambah segala amalan kita dengan pahala yang berganda, menerima segala ibadat yang kita lakukan sebagai satu amal soleh yang memberatkan timbangan amal kita sebagai tanggungjawab kita menunaikan ketaatan perintah Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan, alhamdulillah kita buka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab untuk kita hadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, isteri serta keluarga baginda dan seterusnya kepada ahli keluarga kita, kedua ibu bapa kita, mereka yang telah mendahului kita, sahabat, para guru dan mereka yang berjasa kepada kita, kepada mereka semua dengan lafaz syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah tuan-tuan, alhamdulillah kita panjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini kita dipertemukan dan kita berada hari ini pada 24 Ramadan. Tinggal baki kepada kita apa lagi? Semua tanya bila raya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, raya kita akan umumkan bila penyimpan Muhur Besar Raja-Raja Melayu pada malam hari Khamis, malam Jumaat akan mengumumkan ketetapan bilakah berlakunya Aidilfitri di bawah tanggungjawab ulil amri ataupun pemerintah, tanggungjawab kami ataupun ahli jawatan kuasa ruqyah di seluruh Malaysia ialah untuk melihat cerapan anak bulan akhir Ramadan, dan kita pegang kepada prinsip yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum faman tatawwa khairan faman kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra
wala yuridu bikumul us walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun, kata Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bulan Ramadan itu diturunkan padanya, di dalam bulan Ramadan itu Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda, yang menjadi petunjuk dan pemisah, petunjuk kepada kebenaran dan pemisah di antara Al-Quran tadi, pemisah Al-Furqan, memisahkan kebenaran dengan kebatilan, keimanan dengan kekufuran, ketakwaan dengan kefasikan. Itulah pemisahan di antara isi kandung Al-Quran yang membezakan insan yang beriman dengan insan yang tidak beriman. Barang siapa yang melihat, kata Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat anak bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Barang siapa di antara kamu yang sakit, dimaafkan, atau berada dalam pemusafiran, dimaafkan untuk tidak berpuasa, diharuskan atau dibolehkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam kita menunaikan ibadat puasa? Yuridullahu bikumul us. Allah meminta atau menetapkan sesuatu yang kita buat tadi tidak membebankan kita, tidak memudaratkan ibadat yang kita buat tadi. Yuridullahu bikumul us. Allah mensyariatkan sesuatu untuk memberikan kelapangan, kemudahan pada kita. Wala yuridu bikumul us. Dan tidak pula Allah mensyariatkan sesuatu tadi menjadi beban yang sampai mendatangkan mudarat pada kita. Jadi dalam bab puasa, ada orang yang dimaafkan, yang diharuskan atau digugurkan kefarduan puasanya. Tapi ada orang, tuan-tuan, dia gagahkan juga. Kenapa? Bagi dia, ini peluang terakhir sementara ada. Tapi bagi dah datang mudarat, ada penyakit, makan ubat berterusan, kalau puasa mendatangkan mudarat, ada kaedah atau alternatifnya, keharusannya, rukhsahnya, kelonggaran dan keringanannya untuk dia tidak berpuasa. Jadi kita tengok, kita ni di mana? Kalau andainya kita ini pengidap penyakit yang berterusan, jawabnya tergugur kefarduan kita. Tetapi boleh digantikan dengan fidyah. Tapi kalau kita ni sakit pula, sakit yang sementara. Kebetulan datang Ramadan kemalangan. 3 hari masuk wad. Katalah patahlah itu apa semua kan. 3 hari tadi ni macam memang dimaafkan kita berpuasa. Tapi apa dia? Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ganti pada hari yang lain. Maksudnya selepas sahaja Ramadan nanti habis, masuk Syawal, Syawal pertama, hari yang diharamkan kita berpuasa. Syawal kedua, dah boleh dah puasa. Nak puasa mana lebih afdal? Puasa sunat ke puasa qada? Utamakan qada. Ya tak? Kita qada. Ada pula keharusan para ulama, boleh tak puasa qada dan sunat tadi disatukan? Yang afdalnya qada, sunat. Itu yang afdalnya. Kita pun tengok, ada kemampuan nak qada 3 hari, puasa sunat ada 29 hari lagi. Kita asingkan, hari ni saya nak qada sunat fardu saya 3 hari. Lepas tu ada 6 hari lagi, ya, kita tunaikan tadi. Tapi ada juga ulama yang mengharuskan, iaitu qada dan sunat disatukan. Cuma bezanya apa? Mengambil fadilat. Apa beza sunat dengan qada? Puasa sunat, kita boleh melakukannya apabila kita sadar-sadar ataupun teringat dah pukul 10 pagi. Tak usik makanan, tak sentuh, tak membuat perkara-perkara yang membatalkan semaya puasa. Akhirnya kita kata, aku ni tak ke mana hari ni. Cuaca mendung, nak pergi mana pun tak ada. Makan pun belum lagi, minum air pun belum lagi, mencecah apa-apa perkara yang membatalkan puasa tak ada. Teringat nak puasa dah. Boleh tak? Dah pukul 10 baru dia niat nak puasa. Tapi kalau pukul 10 baru teringat nak puasa, dia kata, aku ada puasa 3 hari, qada batal puasa hari tu Ramadan. Boleh tak kita nak qada selepas pukul 10? Tak boleh. Kalau nak menunaikan qada puasa, kita kena berniat macam mana puasa kita sebelah malam. Kalau yang fardu,
kita kena berniat berpuasa fardu tadi sebelum terbit fajar. Sebelum subuh ni tadi, masa kita sahur, kita katalah nawaitu shauma ghadin qada'an lillahi ta'ala. Saja aku puasa besok, qada' kerana Allah. Baru jadi qada'. Tapi kalau pukul 10 baru orang kata nak sedar qada', tak jadi. Tak boleh. Dia kena qada' niatnya pada malam hari sebelum terbit fajar. Tapi kalau dah pukul 10, nak buat puasa sunat kerana belum makan lagi, teruskan. Boleh. Alang-alang dah tak ada makan, tak ada duit, tak ada gimana, tak ada apa nak buat, aku niat ajalah puasa sunat. Kebetulan hari Isnin, kebetulan 6 Syawal ataupun 6 daripada bulan Syawal, kita teruskan ibadat puasa kita. Yuridullahu bikumul yusra. Allah hendakkan sesuatu daripada pensyariatan kita apa sahaja yang Allah perintahkan kepada kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah perintahkan kepada kita sesuatu perkara tadi untuk kemudahan. Mudah dibuat. Wala yuridu bikumul usra. Dan tidak pula Allah meminta sesuatu yang diperintahkan tadi yang mendatangkan kesusahan ataupun kemudaratan kepada kita. Itu sebab dalam bab ibadat, kita ni ada dua tuan-tuan. Satu, jangan meringan-ringankan. Ini tak adalah. Tak. Dalam konsep ibadat, kita kena ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah perintahkan sesuatu perkara kecuali manusia mampu melaksanakannya. InsyaAllah tuan-tuan. Dalam konteks Ramadan, ayat yang seterusnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam konteks puasa tadi, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddah. Maka hendaklah kamu menyempurnakan bilangan hari yang kamu berpuasa. Apa yang menyempurnakannya? Iaitu kita akan melihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Kata Nabi, berpuasalah kamu apabila kamu melihat anak bulan Ramadan, dan hendaklah kamu menyambut Aidilfitri apabila kamu melihat anak bulan. Itu sebab dalam kaedah kita hari ini di Malaysia, kita telah membuat ketetapan penentuan hari raya atau puasa hatta wukuf, kita berdasarkan dua kaedah. Satu, kita berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan kaedah ru'yah. Kita melihat. Satu lagi ialah kaedah hisab, kira. Dua-dua kita blendkan sama. Dan bagaimana kita tadi? Kita ada jawatan kuasa. Kita ada pakar daripada Jabatan Ukur yang ada data-data fenomena-fenomena falak, fenomena-fenomena gerhana, fenomena-fenomena perjalanan matahari dan bulan setiap waktu, fenomena matahari tenggelam dan terbit. Setiap waktu, setiap hari tuan-tuan, ada orang yang menilai dan mengukur waktu bila matahari terbenam, waktu bila matahari terbit. Dan jawatan kuasa itu dipanggil dengan jawatan kuasa ru'yah, atau di peringkat JAKIM dipanggil jawatan kuasa falak. Yang mereka lah atau kamilah sebahagian yang diberikan amanah ini untuk melaporkan. Tanggungjawab kita apa? Tunaikan. Kerana ini dalam konteks kita, hak penentuan ibadat tadi ialah ulil amri. Sebab kalau kita hari raya Aidil Adha nanti apa dia? Kalau di Saudi, dia bergantung kepada keputusan Raja Saudi. Walaupun pada kiraan ini hari ini akan rasa jatuh wukuf Haji Akbar ni hari Jumaat. Tapi jawatan kuasa apa dia punya raja, dia kata tak, dia tak bagi jawatan kuasa jatuh wukuf Haji Akbar tak berlaku pada hari Jumaat. Iaitu wukuf dan Aidil Adha itu. Dia berlaku, dia boleh. Itu hak pemerintah. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat dalam tadi kita ada tanggungjawab dan kita ada ulil amri dan kita ada kaedah untuk menentukan kemaslahatan. Jadi pada kita, ini adalah tanggungjawab kita menunaikan wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemerintah. Pemerintah itulah yang disebut sebagai ulil amri.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan akan meninggalkan kita 6 hari saja lagi. Kita ni dalam menyambut atau meninggalkan Ramadan, apa ada perasaan kita, tuan-tuan? Kita ada dua perasaan lah umumnya. Satu, perasaan yang tergambar dalam hati kita ini ialah namanya kesedihan, kesayuan. Sebab apa sayu, tuan-tuan? Sebab apa sedih, tuan-tuan? Sedih pasal kita akan dalam sepanjang setahun, kalau kita muhasabah dengan keadaan diri kita, amalan kita, masyarakat kita, jamaah kita, bulan berapa yang paling meriah sekali dekat masjid, tuan-tuan? Bulan Ramadan. Bulan mana yang paling meriah sekali makan kat rumah, tuan-tuan? Bulan Ramadan. Bulan mana yang kita paling banyak sekali mendampingi Al-Quran, tuan-tuan? Bulan puasa. Bulan mana yang paling banyak kita, orang kata, menjaga segala tutur kata kita, amalan kita, adab kita? Bulan bila, tuan-tuan? Tak ada bulan lain, saya yakin. Kita rasa Ramadan amat bermakna kepada kita. Yang itu yang Nabi SAW mengatakan, kalau manusia tahu apa yang ada di bulan Ramadan, nescaya manusia kita ni akan minta pada Allah baki sebelah juga bulan yang lain tu Ramadan kan. Dan sedap tak? Sebelah bulan Ramadan. Yang bagus orang perempuan apa? Tiap-tiap bulan gaya. Bagus kat kita keluarga, tiap-tiap bulan balik gaya. Balik kampung je tak? Dapat kita berhimpun. Sayu kepada kita kerana kita meninggalkan bulan yang disebut dengan bulan yang penuh kerahmatan, bulan yang disebut dengan bulan yang penuh dengan keampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dianugerahkan kepada kita namanya malam Lailatul Qadar, bulan yang diberikan kepada kita satu ibadat puasa, bulan yang mengeratkan kita hubungan jamaah dan masyarakat serta ahli keluarga, bulan yang melipat gandakan amalan-amalan kita, tuan-tuan. Satu. Yang kedua, kesayuan kita apa dia, tuan-tuan? Pandang usia, pandang kiri kanan. Agak-agak apa tak? Ada tak peluang lagi Ramadan kita tahun depan? Pandang jamaah kita ni, tuan-tuan. Agaknya ada tak lagi haji ni tahun depan? Kalau kata hukum akal yang muda-muda ni kata, aku muda lagi, aku lambat lagi, pakcik tu dah tua, makcik tu dah tua. Pakcik tu macam-macam penyakit ada, pakcik ni macam-macam penyakit ada, jantung ada, kencing manis ada, gaut ada, apa semua. Aku muda. Rupanya tengok, mana mamat sebelah kita ni muda lagi. Dah meninggal. Jawabnya kita tak tahu. Adakah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita? Dalam keluarga kita terasa tak, tuan-tuan? Kadang-kadang dalam keluarga kita terasa kehilangan mak mentua, kehilangan abang sulung, kehilangan adik, kehilangan anak sendiri, kehilangan cucu. Kita tidak tahu adakah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Jadi kalau kita tanya tadi dalam konteks kesayuan, ya Allah, kalau inilah Ramadan yang terakhir, terimalah, lipat gandalah, buatlah yang terbaik, kerana selepas ini tak ada lagi Ramadan untuk kita. Wallahu a'lam. Yang kedua, apabila datangnya Ramadan di penghujung ini, apa yang tergambar pada kita? Tadi kesayuan. Yang kedua ialah kegembiraan. Gembira apa, Kak? Masa ni dah fikir kuih raya, lansir raya, baju raya, duit raya, kemas raya, semua nak buat ni. Hari ni semua nak buat, nak meracun, nak pokok, nak bersih pokok bunga, nak vacuum rumah, nak mengecat. Wah, kenapa? Kegembiraan pula. Yang ini yang kita nak. Bagaimana kegembiraan Aidilfitri tadi, kita tahu bahawa ini disebut dengan hari kemenangan, hari kejayaan, hari pencapaian kita. Hari yang paling penting pada saya ialah bagaimana kita melihat dan mengisi
Aidilfitri itu sebagai suatu sunnah dan ibadat. Sebagai suatu sunnah dan ibadat di sisi kita orang Islam ini. Kalau tidak, ia akan semata-mata menjadi adat kebiasaan tanpa ada apa makna, sekadar suka-suka aja. Banyak orang kita hari ni dah mula hanyut dah. Kalau hujung Ramadan ni patutnya apa? Lagi penuh masjid, lagi meriah kita, lagi kita nak isi janji Allah Subhanahu Wa Taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di penghujung Ramadan ini ada satu anugerah yang Allah berikan kepada kita, namanya Lailatul Qadar. Tapi dari dah hujung ni pula lagi apa dia? Lagi jamaah sikit. Lagi jamaah terbilang. Dan alhamdulillah masih penuh lagi. Saya rasa alhamdulillah, mam. Teruskan. Lagi malam-malam yang terakhir, maka lagilah besar rahmat dan keampunan Allah, membuka pintu-pintu rahmat dan keampunannya kepada kita. Rebutlah kita, tuan-tuan. Dan apabila kita menyebut daripada perkataan Aidilfitri, gambaran kepada kita ialah kegembiraan. Gembira kita kerana ada persiapan, kemenangan, dan dalam masyarakat kita ini sangat meriah, tuan-tuan. Yang paling lagi penting apa dia? Apa makna kegembiraan kalau anak cucu tak balik raya? Macam bang? Nak beli daging tak agak-agak? Kalau semua anak menantu ada 8 orang, mak, kita orang 88 tahun ni tak balik raya. Macam? Tak payah, Abang Haji pun kata, tak payah tukar lansir, duduk aja kita ni, tak? Memengkut, tuan. Artinya kalau ada anak cucu, kalau ada 8 orang anak ditakdirkan, 88 pakat tak balik. Kalau tak balik, kalau balik 88 tu rumah mak mentua dia, tak apa. Yang 88 seorang kata, bah, kami berdua nak pergi Langkawi. Beraya kat Langkawi. Siapa ada saudara kat Langkawi tu? Ya tak? Yang seorang kata, bah, kami nak pergi Medan. Oh, siapa ada saudara kau kat Medan tu? Ya tak? Ada orang hari ni trend masyarakat dah mula berubah, tuan-tuan. Bukan berhari raya dengan berkeluarga untuk bersilaturahim, tetapi berhari raya tengok pakej-pakej mana yang murah. Kat sana pakej pelancongan. Agaknya kat Langkawi tu ada keluarga kot. Ada adik-beradik rapat kot. Ada mak-mak saudara. Rupanya sekadar nak berlibur dan bercuti. Tapi kegembiraan pada kita bila? Seluruh anak keluarga kita. Yang datang kepada kita pula dalam kegembiraan kita ada adab ziarah menziarahi, kunjung mengunjung. Untuk kita yang terputus sekian lama ni, tuan-tuan. Sekian lama tak adalah lama sangat, tak? Tapi setahun. Ada 2 tahun. Kalau 2 tahun tak menjengah bapa saudara kenal tak agak anak buahnya? Bertukar nama, tuan-tuan. Tak, ni anak siapa ni, dah besar panjang ni. Ni anak siapa yang baru ni, 2-3 bulan ni. Jawabnya pada kita dalam konteks kegembiraan, ialah kegembiraan kita untuk bagaimana kita menyantuni ahli keluarga kita, mengeratkan silaturahim kepada kita, menghubungkan ikatan kekeluargaan kita yang terputus kerana kerja, kerana jarak, kerana orang kata kesibukan kita, maka Aidilfitri lah sebagai penghubung, walaupun terpaksa merentas melalui trafik yang panjang. Siapa nak balik dah mula dah ni, ya tak? Ramai nak balik Kelantan kan? Menung berapa hari, berapa jam sampai ke Kelantan ni? 8 jam ke 18 jam? Dia tak ada 10 jam, 18 jam. Sama-sama pula fikir merancang. Aku rancang malam ni, rupa semua orang rancang benda yang sama. Ini yang kita berlaku, tuan-tuan. Okey, kita kembali kepada konsep ataupun matlamat Aidilfitri kepada kita. Aidilfitri adalah satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Nabi SAW dalam sirahnya, dia berjumpa apabila Nabi berhijrah ke Madinah. Amalan penduduk Madinah, dia ada menyambut hari-hari yang dalam amalan mereka yang sebelum Islam. Lalu Nabi SAW pun dia kata, apa budak-budak buat ni, gembira belakau sana, gembira, ketawa, menyanyi apa semua tu. Dia kata, ya Rasulullah, inilah amalan kami penduduk di Madinah sebelum datangnya Nabi SAW. Ini masyarakat mereka, jahiliah mereka.
Lalu Nabi SAW bersabda, tak aku gantikan kepada kamu dua perayaan yang sama seperti mana kamu sambut, tetapi lebih baik daripada itu. Datanglah kepada Nabi SAW, dia kata, aku gantikan yang engkau sambut dua perayaan zaman jahiliah ini, zaman sebelum Islam ini, dengan dua perayaan yang besar kepada kita apabila Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi pensyariatan Aidilfitri ini, syariatnya berlaku pada tahun kedua hijrah. Bila disyariatkan puasa, bila disyariatkan haji, disyariatkan bersama dua Aidilfitri. Itu sebab kalau kita lihat dalam sirah Nabi SAW, apa dia tuan-tuan? Pensyariatan, amalan-amalan, kewajipan, kefarduan yang bersifat jamaah, yang bersifat syiar, yang bersifat pelaksanaan kepada kita umat Islam, tidak berlaku semasa Nabi SAW di awal kebangkitannya sebagai Rasul. Allah angkat Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Nabi sebagai Rasul pada usia 40 tahun. Di mana? Di Makkah. Bagaimana tantangan di Mekah? Tantangan di Mekah, Nabi SAW mendapat tekanan yang hebat. Nabi tidak dapat menzahirkan syiar-syiar dengan keadaan yang tidak ramai, dengan pengikut yang sedikit, dengan penuh orang kata kelemahan, kedaifan, dipanggil kumpulan mustadafin, dengan tekanan yang hebat. Dalam pendekatan dakwah Nabi selama 13 tahun di Mekah, Nabi pendekatannya lebih kepada pendekatan akidah, kepercayaan dan pembentukan akhlak. Itu sebab kalau kita baca sirah-sirah Nabi SAW, ayat Al-Quran yang turun, tuan-tuan, ayat Al-Quran yang turun ada dua dipanggil. Dalam Al-Quran kita tengok nanti ada dua jenis ayat. Satu dipanggil dengan ayat Makkiyah, ayat yang diturun di Mekah. Satu lagi ayat yang disebut dengan ayat Madaniyah, ayat yang diturunkan di Madinah. Antara ciri ayat Mekah dan antara ciri ayat Madinah. Ayat Mekah, ayatnya banyak berkisar tentang keimanan, kepercayaan, mentauhidkan Allah, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada prinsip rukun iman, percaya kepada perkara-perkara yang wajib kita imani. Ini cabaran Nabi pada pendekatan dakwah 13 tahun, ialah cabarannya bagaimana menukar akidah daripada menyembah makhluk, daripada menyembah patung, daripada menyembah matahari, kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat di Mekah, ayat yang berkisar tentang keimanan. Puncak keimanannya beriman pada hari kiamat, beriman pada perkara gaib, beriman agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat yang turun di Mekah, ayatnya banyak yang bersifat, kalau kita tengok, ya ayyuhan nas, umum saja. Wahai manusia. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhan itu esa. Katakanlah wahai Muhammad, aku memohon perlindungan daripada Tuhan segala manusia. Katakanlah wahai Muhammad, aku memohon perlindungan daripada apa? Daripada kejahatan malam. Ini ayat qul huwallahu, qul a'udzu birabbin nas, izazul, semua yang bercerita tentang keimanan. Mengajak orang yang tak kira apa akidahnya, apanya, supaya menjadi beriman. Sampailah fasa 2 dakwah Nabi SAW, namanya zaman Madinah. Bila zaman Madinah? Zaman Madinah apabila Nabi dengan tekanan yang begitu hebat diperintahkan berhijrah, meninggalkan seketika kota Mekah kerana perancangan kafir Quraisy yang begitu hebat. Lalu Nabi berhijrah ke Madinah. Di Madinahlah baru ada roh ataupun semangat penzahiran, pensyariatan perkara-perkara yang disyariatkan kita tunaikan secara berjamaah, secara amalan harian, secara berterusan, secara hubungan ibadah di antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah
keimanannya hebat, keimanannya terbentuk. Barulah turun perintah puasa, barulah turun perintah salat, barulah turun perintah zakat, barulah turun perintah supaya berkahwin mengikut syarat dan rukun, barulah turun perintah salat Jumaat. Semuanya berlaku pada selepas fasa 2. Termasuk apabila kita menyambut Aidilfitri ini, Aidilfitri dan Aidil Adha yang menggantikan dua amalan perayaan orang sebelum datangnya Islam atau berhijrahnya Nabi, maka pada tahun kedua hijrah itu berlakulah perintah Nabi, amalan zaman jahiliah tadi digantikan dengan Aidilfitri dan Aidil Adha. Dalam masa yang sama sebelum itu disyariatkan salat, disyariatkan puasa, disyariatkan Jumaat dan disyariatkan untuk menunaikan fardu haji. Dan apabila kita bersebut tentang Aidilfitri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zayyinu a'yadakum bitakbir wat tahlil wat tahmid wat taqdis. Apa dia? Hiasilah dua-dua Aidilfitri tadi, Aidil Adha, perayaan-perayaan kamu dengan takbir, tahlil dan tahmid. Okey? Hiaskanlah, penuhkanlah dengan memuji dan membesar berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddah walitukabbirullah. Cuma cabaran kita hari ini apa dia, tuan-tuan? Takbir meriah ke bunga api meriah? Ini cabaran kita, tuan-tuan. Nak dengar takbir, alah buka TV, buka radio, dengar sudahlah, tak? Kalau mercun pula macam. Start aja malam tu terbenam matahari maghrib, tu dia mercun. Tahu tuan-tuan ini bukan amalan, tetapi dah jadi budaya. Dah terima dek semua orang. Tak boleh mercun tu satu macam tak kaya pula. Macam. Wa na'udzubillah, tuan-tuan Yang mana itu. Belum lagi kita cerita pembaziran, belum lagi kita cerita kemalangan, belum lagi kita cerita pembaziran, belum lagi kita mencerita pencemaran, belum lagi kita menuningkan kepala jiran kita. Sambut hari raya, jiran pening kepala, tuan-tuan. Kenapa? Mercun dahsyat. Jangan lupa, tuan-tuan, kadang-kadang kita ni nak kena privacy. Dalam kita menyambut hari raya kegembiraan, jiran sebelah rumah kita tu tengah nazak, tuan-tuan. Jiran rumah sebelah kita baru 2 hari kematian suami, dalam kesedihan. Tak maaf, kalau kita ada dalam jiran tetangga yang keadaan seperti itu, hidup berjiran apa dia? Saling menghormati. Saling menghormati bagaimana keadaan jiran kita. Hari ini kita sambut Aidilfitri. Semalam suami dia meninggal. Agak-agak jadi tak kita nak buat meriah-meriah, tuan-tuan. Jangan. Kita sebagai semangat berjiran, walaupun bukan keluarga, hormatilah jiran kita tadi. Kita berjiran, tuan-tuan, bakau mercun. Anak kawan tu baju pun tak ganti, zakat fitrah pun tak bayar. Macam. Jangan kita fikir yang kata kita ni, ya Allah, dia ni mak tengok dia bakau duit tak. Yang kawan ni nak makan pun nak, jangan, tuan-tuan, hari ni boleh berlaku dalam jiran tetangga kita, adik-beradik kita, keluarga kita. Mungkin di sebalik kejayaan, kesenangan kita, tidak semua orang merasa nikmat itu. Itu sebab dalam Aidilfitri ni, tuan-tuan, jangan lupa, ialah kita menggembirakan orang lain. Itulah yang disyariatkan apa dia? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Disyariatkan zakat fitrah supaya zakat fitrah tadi yang disebut dengan zakat badan dapat menggembirakan orang lain. Dan kita ni, tuan-tuan, kalau zakat fitrah zaman 70-an dulu apa? Ada pakcik-pakcik tahun 70-an. Tahun 70-an, bapak saya ambil zakat fitrah, lepas bayang raya, baru kira duit zakat. Baru kira. Itu belum kira dapat padi ke dapat beras lagi. Yang bayar duit dapat duit lah. Yang bagi padi, beras tu kena disukat balik. Nak dipilih pula. Bila? Nak bagi duit raya, selepas zakat fitrah tadi, selepas raya. Orang kata selepas sembahyang raya, baru ambil duduk 4-5 orang,
Berapa duit kutipan? Ni tahun 70-an tu adalah RM1.50, RM2.7, RM2.8 harga itu. Kumpul lah, kumpul-kumpul, kampung ada 500 orang, dapat RM1,000. Fakir miskin ada berapa? Ada 30 rumah. Akhirnya dapat seorang berapa? Dapat seorang RM30, RM40. Besar masa tu. Agihan zakat fitrah tahun 70-an, 80-an selepas Aidilfitri. Tapi masuk 90-an, zakat fitrah belum kutip kita dah agih. Pasal kita boleh jangka berapa kutipan kita ada, berapa pada majlis ada simpanan, berapa boleh ada, berapa fakir miskin, berapa data asnaf yang ada. Cuma asnaf kita ni yang kita bimbang apa dia tuan-tuan? Yang kita bimbang tuan-tuan asnaf kita yang kita bimbang hari ini, dia bukan sekadar miskin harta. Yang kita bimbang miskin sikap dan akhlak. Ini yang kita bimbang. Dapat duit zakat, bukan beli barang dapur tuan-tuan, dibelinya rokok. Bukan beli barang dapur, dia belinya, kalau handphone dia belinya top up. Bukan beli barang dapur untuk makanan dan pakaian anak. Wa na'udzubillah. Kalau dapat suami yang agak nakal, penagih dada, benda lain dia beli. Ini orang kata kita bimbang pada jiran kita, asnaf kita kadang-kadang dalam masyarakat. Ini dalam masyarakat tuan-tuan, penyakit-penyakit masyarakat. Kemiskinan yang kita bimbang, kalau dia kemiskinan harta benda, boleh dibantu. Tapi kalau dia miskin jiwa, rasa tak pernah cukup, rasa tak pernah perasaan qanaah, rasa tak pernah berterima kasih, rasa tidak pernah orang kata tak apa-tak apa bagilah orang sebelah, saya ni okey lagi. Walaupun kita nampak dia susah, tak apa-tak apa bagi makcik orang depan tu, saya ni okey. Ini tak ada, semua dia nak sapu tuan-tuan. Semua mengamal minggu ni tuan-tuan, wa na'udzubillah. Tapi itulah masyarakat. Tapi dalam konteks kita hari ini, dalam kita melihat masyarakat, apa yang Allah ingatkan? Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Ramai orang datang minta tolong, minta bantuan. Kalau datang, kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Kalau kita tak nak bagi dia bila dia datang minta sumbangan, fala taqhar. Jangan engkau herdik dia. Jangan maki hamun dia. Jangan halau dia. Jangan orang kata kita perlekehkan keturunan dan sebagainya. Cukup diam, terima kasih, saya tak ada. Okay. Tapi ini cabaran kita dalam masyarakat. Dan apabila kita sebut tentang Aidilfitri, ia adalah satu kemenangan dan kepada kita banyak perkara-perkara yang harus kita fikirkan bagaimana Aidilfitri ini dalam konteks ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara perkara-perkara yang saya nak tekankan dalam kita menyambut Aidilfitri sebagai tanda kemenangan kita, maka perkara yang pertama saya nak ingatkan ialah tentang zakat fitrah. Zakat fitrah ni waktu kecemasan tuan-tuan. Dah tinggal seminggu aja lagi ni. Saya 2 tahun, 3 tahun. Tiap-tiap tahun saya akan jumpa lah. Tiap-tiap tahun saya akan jumpa. 1-2 orang. Kadang-kadang anak-anak kita ni, mat-mat apa ni yang meniaga bazar Ramadan. Bazar Ramadan ni meniaga tuan-tuan. 1 bulan boleh dapat 150,000, 250,000. Keuntungan bersih lah. Kalau menjadi dia punya baju, bandel lah apa semua. Tapi saya terjumpa datang. Ustaz, saya nak tanya. Saya ni malam raya hari tu kami buat jumbo sale. Dia kata habis-habis kemas pukul 3 pagi. Saya memang nak bayar zakat fitrah. Tapi saya ingat malam tu sempat kami tengah sibuk buat clearance sale. Sampai tak terlupa nak bayar zakat fitrah. Saya pun kemas-kemas tak apa. Ada lagi waktu ada. Dia kata ada waktu afdal sebelum imam naik khutbah. Dia kata tak apa. Sebelum mayang raya nanti saya nak bayar zakat fitrah. Rupanya sampai rumah pukul 3 pagi dah terbanting tuan-tuan. Dia pun terlelap sadar-sadar pukul 11 pagi. Sadar-sadar 11 pagi orang rumah tanya, bang dah bayar duit fitrah? Ramai tuan-tuan ada di kalangan kita yang ada kemampuan wa na'udzubillah. Tapi kalau dah sampai pukul 12 malam, bang ada duit? Tak ada. Itu lain cerita. Ini duit berapa untung bazar Ramadan? 150,000. Berapa duit fitrah? Katalah RM21. Berapa orang? 5 orang. Adalah RM105. Pun tak dapat nak bayar pada waktunya. Jadi pastikan
antara Ramadan ini tadi, ingatkan anak kita ialah kefarduan zakat fitrah. Dalam zakat fitrah, kita ada apa? Mengeluarkan sebahagian harta kita kepada amil yang dilantik dengan kadar yang telah ditetapkan RM21, RM14, yang paling minima ialah RM7. Kenapa kadar itu ada? Berdasarkan pemakanan dan cara hidup serta pendapatan kita dalam konteks kata Allah Subhanahu wa taala, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang banyak inginkan kelebihan, buatlah perkara-perkara tahu-tahu, memperbanyakkan sedekah jariah, zakat dan fitrah. Maka Jawatankuasa Fatwa memutuskan kita ada 3 kadar, 21, 14 dan 7. Ada orang awam RM7. Yang makan beras kat rumah, kita makan beras apa basmati, beras apa ni biryani besar tu apa semua kan, yang sekilo berapa ringgit? RM8, RM7 tadi, berbeza dengan beras biasa sekilo RM3, maka kumpulan orang itu akan makan zakatnya ialah RM7. Kalau makan beras yang lagi super grade A, itu kita cakap kita makan. Nak tanya pula tuan-tuan, hari ni kita makan mahal ke kucing kita makan mahal tuan-tuan? Kita makan beras RM7, tak? Beras berapa? RM3 dah. Kucing kita makan beras berapa ringgit bang? Saya silap, kucing yang kita makan tu tuan-tuan, namanya kucing Parsi, sekilo berapa ringgit kak? Menong kita ni piara kucing. Alah kucing, untung kau. Tuan jaga kucing, makan beras RM3 sekilo. Kucing yang kita piara, makan dia punya Friskies, Rekinan, tak apa-apa jenama tu, sekilo RM15. Macam? Rezeki. Jawabnya, kalau kucing kita boleh bagi, orang kata makan yang begitu, kenapa fitrah? Tadi tuan-tuan, satu, untuk menyantuni orang lain. Okay, dalam fitrah, kita ada waktu. Bila mula fitrah? Waktunya ialah waktu harus. Harus ini sunat, boleh dibayar. Mulai bila? Mulai 1 Ramadan. Terbenam sahaja matahari 29 atau 30 Syakban, malam ini kita tarawih. Jawabnya, malam itu tarawih yang pertama telah boleh mula bayar. Waktu itu dipanggil waktu apa? Waktu harus dan waktu sunat diawalkan. Yang kedua dipanggil waktu afdal. Waktu afdalnya bila? Tapi kalau semua orang kejar waktu afdal, Pak Imam tak sempat nak sembahyang raya. Kecuali kalau dalam amalan masyarakat Pakistan, India, Afrika, dia boleh tuan-tuan. Dia main apa? Dia main campak aja. Letak kain atau tong apa, ini fitrah, dia main campak aja. Itu amalan mereka. Tapi kalau amalan di Malaysia, tertibnya ada. Amalan di Malaysia, tertibnya ada. Keluar resit, ada akad, ada doa, ada kira berapa. Kemudian resit tadi kalau disimpan, boleh masuk claim balik income tax. Ini orang kata kelebihan kita. Tapi kalau di India, di Pakistan, letak aja tong, bentang aja sejadah, dia orang pagi raya tu main campak aje lah. Fitrah juga. Tapi orang kata amalan masyarakat mereka. Jadi itu disebut waktu afdal. Waktu afdalnya ialah pahalanya besar. Tapi kalau kita buang waktu afdal, Pak Imam tak payah bekerja pagi tu sembahyang raya sampai pukul 11 pagi boleh. Baru kita dirikan sembahyang raya. Waktu afdal ialah selepas subuh, sebelum imam naik mimbar, sembahyang Aidil Fitri. Ada yang ketiga disebut waktu wajib. Wajib bayar fitrah. Bila? Wajib bayar fitrah apabila seorang tadi berjumpa separuh daripada Ramadan dan berjumpa sebahagian daripada Syawal. Orang ini dah wajib kena fitrah. Maksudnya, contoh, kita dapat cucu pukul 8 malam. Kena fitrah tak kena fitrah? Malam hari raya setelah umum tadi. Kena fitrah tak kena fitrah? Selepas matahari terbenam pukul 8 malam, akhir Ramadan,
dah isytihar malam raya, pukul 9 malam dapat cucu. Namanya Ahmad Syawal. Ahmad Fitri atau Ahmad Syawal. Kena tak fitrah cucu kita tadi? Kena tak? Kena tak? Tak kena. Kenapa? Kerana dia tidak berjumpa Ramadan. Tapi kalau cucu kita dilahirkan pada 6.45 petang, akhir Ramadan, berbuka pukul apa? 7.18. Kena tak fitrah? Kena fitrah. Wajib kena fitrah. Itu satu keadaan. Datang keluarga baru dalam hidup kita. Mana yang lahir selepas bulan matahari terbenam Syawal, tak kena wajib fitrah. Habis dia duduk dalam perut tu, itu belum keluar dunia lagi. Itu dia duduk dalam rahim ibunya, belum keluar tengok dunia. Lahir, hidup di atas dunia ini. Okey, bagi orang yang meninggal pula, dia meninggal pukul 6 petang, 30 Ramadan terakhir. Dia belum zakat fitrah. Wajib tak dia bayar? Tak wajib. Kenapa? Dia tak berjumpa Syawal. Azan saja maghrib, pukul 8 malam dapat berita si Fulan meninggal dunia, malam tu nak bertakbir, si bulan tadi menghembuskan nafas terakhirnya pukul 8 suku malam. Fitrah tak wajib? Wajib tak wajib? Wajib. Kenapa? Dia berjumpa sebahagian daripada Syawal, Ramadan, dia berjumpa sebahagian daripada Ramadan. Jadi siapa yang tadi? Tapi kalau dia meninggal, katakanlah dia dah bayar 2 Ramadan, lepas tu dia meninggal 25 Ramadan, lepas tu dia minta amil, pulangkan balik duit bapak saya punya fitrah, macam? Allahu Akbar. Memang tak wajib, tapi tuan-tuan kalau dah miskin sangat, bolehlah. Tapi kalau tak ada, biarlah itu sebagai amal jariah dia. Jadi tuan-tuan, itu disebut waktu-waktunya. Ada yang sebut lagi dalam fiqh, disebut waktu makruh. Bila waktu makruh? Tak sempat nak bayar, nak jumpa amil, amil dah turun mimbar. Habis khutbah, amil turun mimbar, nak jumpa mam, saya nak bayar fitrah. Itu waktu apa tu? Waktu makruh. Kena bayar, tetap kena bayar. Tapi hukumnya makruh. Dia terlepas daripada wajib sampai bila? Sampai terbenam matahari 1 Syawal. Maghrib 1 Syawal, dia tak bayar lagi. Kena bayar juga. Itu waktu makruh. Dah terbenam matahari 1 Syawal, malam raya kedua, pun belum bayar lagi. Itu dipanggil waktu apa? Waktu haram bayar. Tapi tetap kena bayar. Kerana dia haram. Kerana melewat-lewatkan pembayaran. Sedangkan dia ada kemampuan. Hukumnya haram, berdosa, tetapi wajib juga kena bayar. Ini tuan-tuan, dalam konteks fitrah, dia ada waktunya. Jadi pastikan. Yang kedua, datangnya Ramadan nanti Syawal, antaranya banyakkanlah takbir, tahlil, takmid, apa semua tuan-tuan, hiasilah. Bila bermula takbir? Selepas terbenam matahari, sebelum imam turun dari mimbar. Itu bagi Aidil Fitri. Disebut dengan takbir takbir muqayyad. Kita diikat tadi. Dia ada yang kedua, takbir mursal. Takbir mursal ni takbir selepas tadi berterusan, tapi biasa berlaku. Takbir mursal ialah takbir pada hari raya Aidil Adha. Lepas Zuhur, lepas Maghrib, lepas Subuh, kita boleh sampai hari yang ke-13. Nanti orang kata, kenapa puasa 30 hari, takbir setengah hari aja ke tak? Dulu saya kecil-kecil tu saya kata, kenapa tak takbir belah petang, Zuhur, 3 hari, 3 malam atau 3 tahun? Tidak. Untuk Aidil Fitri, cuma selepas Maghrib sampai tadi. Hidupkanlah budaya takbir, amalan takbir, sunnah takbir sebagai mengisi Aidil Fitri. Sebangkitnya selepas itu ialah sunat Aidil Fitri.
Sunat Aidilfitri boleh berlaku daripada bila? Ni sekarang ni lebih kurang pukul 7.30 selepas matahari naik sepenggalah sebelum matahari zuhur. Artinya sebelum matahari tegak. Artinya kalau andainya ada banjir, ada kemalangan, ada kebakaran, katakanlah, boleh tak sembahyang raya pukul 10 pagi? Boleh? Sembahyang raya pukul 10 pagi, boleh tak? Boleh. Andainya ada apa? Ada sesuatu yang tak ingini berlaku, ditakdirkan sini, tak adalah tiba-tiba pagi raya banjir. Masjid, wa na'udzubillah, masjid terbakar, katakanlah. Hari tersebut, wa na'udzubillah, macam-macam boleh berlaku. Boleh kita buat. Boleh tak sembahyang raya ni dibuat di rumah? Boleh. Boleh tak dibuat lebih ramai, afdalnya apa? Lebih ramai, lebih afdal. Sampai satu sunnah sembahyang raya. Sembahyang raya ni dia syiar. Orang perempuan yang uzur pun bukan boleh datang sembahyang raya. Kena datang berhimpun menyambut Aidilfitri sebagai perhimpunan Aidilfitri. Cuma kat Malaysia ni tak ada. Kat Malaysia ni saya tengok trend yang terbaru sekarang ni semua nak minta dirikan sembahyang Aidilfitri. Makin dekat makin bagus, makin dekat makin bagus, makin dekat makin bagus. Kecil pun tak apa, tak ramai. Tapi kalau kita tengok di setengah dunia hari ni, ibarat, minta maaf lah kalau orang mental, orang kata pemikiran kita boleh terima, minta maaf. Parking kereta depan ruang masjid ni, kita kosongkan. Macam, tangguh tak? Berapa ramai orang Tanjung Minyak ni datang bersembahyang hari raya di Masjid Tanjung Minyak. Atas masjid boleh muat 2,000, bawah masjid boleh tampung lagi 2,000, 5,000, 7,000, 8,000. Boleh tak? Kalau tu kita keluar tuan-tuan, nanti dia keluar viral masjid orang kampung ni apa, majlis agama tak buat cerita apa, sambung kemah lah apa semua tuan-tuan panjang cerita kemudahan tadi. Tapi kalau kita pergi syiar sebenarnya Aidilfitri, lagi ramai, lagi meriah. Itu sebab kita hari ni kita rasa bila sembahyang tadi bererti masjid, surau, dalam dewan. Pergi dunia lain tuan-tuan, hari 1 Syawal nanti tuan-tuan tengok apa berlaku di China, apa berlaku di Rusia, apa berlaku di India, apa berlaku di London, apa berlaku di Amerika sekarang. Tak mahu tuan-tuan, mereka dah bersembahyang ibarat sampai ke jalan mereka akan sambung. Ini yang sedang orang kata kebangkitan tuan-tuan. Kita ni duk rasa nak selesa, nak duduk dalam aircon, nak duduk atas kapet, nak duduk di dunia tuan-tuan, di London sekarang ni, tak maaf. Saya tak tahu saya akan dapat berita kawan-kawan daripada Australia, daripada London, mereka sembahyang dekat padang je tuan-tuan, dekat taman je. Saya pun dah cadang, saya kata, Tuan Menteri, kita sembahyang hari raya dekat stadium lah, tak macam. Kita sembahyang kat situ. Lagi ramai, di situlah menggambarkan kesatuan dan kegembiraan. Sampai keharusan dalam fiqh ialah orang yang uzur sekalipun digalakkan datang untuk meraihkan Aidilfitri, tapi bukan sembahyang. Maksudnya meramaikan perhimpunan Aidilfitri dalam perhimpunan yang ramai. Ini tuan-tuan tapi dalam masyarakat kita, sembahyang mesti atas masjid, mesti surau, ada kemah, ada sejadah, ada tikau, mesti berbumbung. Kalau kata agaknya tahun ni macam mana? Kosongkan parking ni boleh tak agak-agak? Kosongkan parking, jangan bagi orang masuk parking kereta macam. Ramai kena komen nanti. Tapi yang saya dah terima, semua surau minta permohonan sembahyang Aidilfitri. Dia kata ginilah, ini anak perempuan betul ramai tadi. Tapi sebenarnya syiarnya, roh yang sebenar ialah lagi besar perhimpunannya, itulah syiar Aidilfitri dan Aidiladha. Cuma dalam kebiasaan masyarakat. Kita tak nak buat, orang lain buat. Nanti tuan-tuan tengok di Rusia. Kita kata Rusia ni dekat center of Moscow nanti. Dia punya sembahyang Aidilfitri 200,000. Masjidnya boleh isi 5,000 aja. Tapi bagaimana yang 195,000 lagi tadi?
Jawabnya sampai jalan sana, lorong sana masuk. Dan mereka menggunakan ruang dan peluang itu. Di London dah sampai 30,000, 50,000. Dekat Birmingham, dekat Leicester, dekat nanti tunggu ni dekat Amerika, dekat New York City. Kita tak pernah berbuka puasa berterawih tepi jalan. Tahun ni mereka berterawih menzahirkan. Dan umat Islam semakin bangkit, tuan-tuan. Kita kat sini, cara kita. Ini amalan kita, tak apalah kita teruskan. Yang penting, roh dan semangat Aidilfitri itu ada. Iaitu tanda kemenangan, tanda kejayaan kepada kita. Yang seterusnya, kita ambil sunat-sunat dan adab-adab Aidilfitri. Sembahyang sunat Aidilfitri, tolong ingatkan Mam, nanti orang kata, banyak di antara kita yang datang pergi sembahyang Aidilfitri, datang sembahyang aja. Habis sembahyang, 10% tinggalkan jamaah. Saya tak kata 100%. Saya perhati 10%. Kata, Alhamdulillah dapat sembahyang. Lepas keluar aja. Sebenarnya ada sunnahnya lagi mendengar khutbah tadi. Dia terlupa. Dia ingat dia datang sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat, khutbah dulu. Ni jarang-jarang datang. Dia kata dia datang sembahyang Jumaat, khutbah dulu. Lepas tu sembahyang. Tiba-tiba datang di sini, Alhamdulillah dapat sembahyang. Lepas sembahyang aku baliklah. Dia lupa lepas sembahyang ada khutbah. Itu perbezaan di antara sembahyang Aidilfitri dengan sembahyang Jumaat. Mana-mana sembahyang sunat muakkad berbeza dengan sunat fardu Jumaat. Mana-mana sunat muakkad yang ada khutbah. Yang ada khutbah. Sembahyang dahulu kemudian khutbah. Aidilfitri, Aidil Adha, sembahyang apa lagi? Sembahyang minta hujan, sembahyang gerhana, sembahyang itulah beberapa sembahyang yang mana sunatnya ada khutbah, berbeza dengan sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat khutbah dahulu kerana dia rukun. Tetapi mana-mana sembahyang yang sunatnya muakkad, sunatnya berhimpun, sunatnya ada khutbah, ialah sembahyang dahulu kemudian khutbah. Iaitu sembahyang Aidilfitri, sembahyang Aidil Adha, sembahyang istisqa, sembahyang khusuful qamar atau khusuful syams, sembahyang gerhana matahari atau sembahyang gerhana bulan selepas sembahyang baru khutbah. Okey. Yang seterusnya kita lihat antara sunnah juga, iaitu kita menjaga sunnah Aidilfitri kita, iaitu dengan kita membanyakkan takbir. Kalau pergi tadi mandi dengan pakaian macam mana kita sembahyang Jumaat, bersegera di masjid kepada pagi hari. Sunat juga makan sebelum pergi. Dalam dua perbezaan, kalau Aidil Adha sebelum pergi jangan makan. Tapi Aidilfitri sebelum pergi sunat jamah makanan dahulu. Maksudnya pagi-pagi tu buat teh, ada ketupat, makan lemang, makan apa sikit, tapi jangan sampai sembuh perut, tak? Sekira-kira ambil sunnahnya, makan kurma, minum manisan, apa semua sebagai tanda tadi, sebelum tadi sunat sebenarnya. Kalau kita amalkan, dia menjadi sunat. Kemudian berhimpun di Aidilfitri, kemudian pergi jalan lain, balik jalan lain. Kalau kebetulan memang ada dua jalan. Lagi kenapa syiarnya? Lagi banyak jumpa orang, lagi banyak kita boleh. Okey. Dalam masyarakat kita, semua saya nak ingatkan tuan-tuan. Kita ni kunjung-kunjung, ziarah-menziarah. Adab kita ialah kadang-kadang bila nak pergi rumah orang tu bersalam. Siapakah orang di antara kita yang boleh kita salam dengan tak boleh kita salam? Ni jangan main salam je tuan-tuan. Kaedah umum yang paling saya boleh letak satu saja. Mana-mana orang yang haramnya haram mu'abbad. Haramnya haram mu'abbad. Haram mu'abbad ni apa? Haram selama-lamanya. Orang itu kita boleh salam, tidak membatalkan wuduk kita, tak perlu kita nak orang kata aurat kita pun boleh yang sedang umpamanya duduk dalam keluarga tadi, bila kita tak buka tudung sampai scarf katakanlah menampakkan apa dalam keluarga tadi, dipanggil haramnya ialah haram mu'abbad. Haram mu'abbad, orang yang haram selama-lamanya kita kahwini. Orang itu kita boleh salam. Yang kedua, dalam bab hubungan kekeluargaan dipanggil haramnya sementara.
Siapakah haram sementara kat kita? Kakak ipar kita, makcik saudara sebelah isteri kita, anak saudara sebelah isteri kita. Orang itu orang apa? Apa makna haram sementara? Orang itu boleh kita kahwini dia kalau isteri kita tak ada. Okey, maksudnya kalau adik ipar, kakak ipar kita, boleh tak kita kahwin dia? Sementara isteri kita hidup, haram kita kahwini. Dia kakak ipar aku mana boleh kahwin dengan dia, haram. Tapi bila kakak ipar tadi kata kalau wa na'uzubillah kena cerai, ataupun kakak ipar dia meninggal, boleh tak dia kahwin dengan adik ipar? Boleh. Jawabnya adik ipar dia tu ialah haram sementara. Haram sementara ialah orang tidak boleh, orang kata kita kena jaga adab bersentuhan. Kalau bersentuh, batal air sembahyang. Kena jaga batas auratnya. Kena jaga umpamanya sepupu dengan sepupu. Dulu kita sepupu, saya kecil-kecil remaja dulu sepupu dengan sepupu. Macam apa? Macam adik-beradik. Tak? Tapi bila dah dewasa, dah tahu, punya ada batas-batas. Siapakah yang boleh kita salam? Ialah salamnya kalau orang itu haram selama-lamanya. Nak tanya, bekas menantu kita, ditakdirkan bercerai. Boleh tak kita salam dengan mak mentua atau salam dengan bapak mentua? Menantu perempuan salam bapak mentua, menantu lelaki salam mak mentua. Boleh tak? Boleh. Kenapa? Mereka adalah haram selama-lamanya. Nak takdir ni ujian pada kita. Menantu kita bercerai dengan anak kita. Tiba-tiba menantu kita ni datang berkunjung Aidilfitri rumah kita. Macam nak ambat dengan penyapu ke nak sambut salam ni? Macam mana kak? Macam mana Bang Haji? Bekas menantu datang berhari raya ke rumah kita. Setelah dia ceraikan anak kita, dia bercerai dengan kita. Macam mana kita kakak? Saya dalam isu ni sekarang, tuan-tuan, dalam masyarakat kita, agak orang kata rumit perkara ini. Bila kita tidak memahami satu konsep perkahwinan, iaitu imsakum bima'ruf au tasrihum biihsan. Ambillah pasangan kamu dengan baik, kalau tidak, lepaskanlah dengan baik. Apa makna lepas dengan baik? Lepas dengan baik bukan sekadar bercerai sahaja dengan baik, tetapi menjaga hubungan selepas perceraian. Ini yang kita bimbang hari ini dalam masyarakat kita, termasuk nanti isu-isu hari raya, antara pasangan berebut anak nak raya mana. Berebut anak, bergaduh dengan anak, nak gaya mana. Isteri dah sebab dah rancang dah macam mana nak bawa. Bagi tengok, bapak pun tak dibagi tengok anak pada hari raya. Bapak pula tak ambil tanggungjawab nak bayarkan fitrah hari raya. Bekas suami pun tak ambil tanggungjawab nak bagikan pakaian untuk belanja hari raya. Ini konsep kita, tuan-tuan. Jadi kalau hari raya, saya katakan tadi, indahnya walaupun terputus hubungan kerana kekeluargaan terputus, perceraian, biarlah Aidilfitri ini boleh menantu kita Kak Ajar, Abang Haji, tetap macam darah daging kita. Jawabnya bukanlah kita nak cari gaduh dia jumpa mak, tak. Pandai-pandailah Ejaz. Kalau dia datang, terimalah. Kalau dia hulur tangan, sambutlah tanamnya, kemaafannya. Kalau dia datang, raikanlah. Kalau lebih lagi dia ada adik-beradik, pertemukanlah. Nah, takdir ada adik-beradik, tuan-tuan. Yang ni bercerai, yang ni bercerai. Dua-dua bercerai kan? Yang ni kahwin lain, yang ni kahwin lain. Yang hasil pertama perkahwinan ada 3 orang anak. Hasil yang ini kahwin ada 3 orang anak. Hasil yang ini kahwin ada 3 orang anak. Yang 3 orang ni sekarang dah jadi berapa adik-beradik dia? 9. 3 orang adik-beradik seibu sebapa, 3 orang adik-beradik sebapa, 3 orang adik-beradik seibu.
Apa di antara mereka ni tadi? Mereka wajib saling mengenali kerana mereka ada hubungan darah, mereka ada hubungan tadi, tuan-tuan. Jadi ini antara yang saya rasa, yang saya bimbang dalam trend masyarakat kita. Jangan sampai Aidilfitri sekurang-kurangnya dapatlah. Jangan sampai Aidilfitri ni tadi sampai bergaduh pasal ni, anak-anak tidak dipertemukan, tanggungjawab nafkah, tanggungjawab fitrah. Bapa sampai tak tanya pun fitrah siapa bayar kat anak dia. Nauzubillah, tuan-tuan, kita ada tanggungjawab. Saya rasa itu sajalah yang dah saya sampaikan. Saya katakan tadi ialah dalam bab kita tadi ialah kita menjaga hubungan. Ziarah menziarahi penting bagi saya. Aidilfitri dalam kita, mesej kita, suka tak suka kita akan beraya 30 hari. Kalau Arab beraya 3 hari je, 2 hari je, tuan-tuan, meriahnya. Setiap 1 hari je. Kita ni 30 hari. Tak apalah, dah semua nak raya 30 hari kan? Rayalah. Tapi jangan raya sekadar raya. Raya kita ialah ta'abud, pengabdian diri, ibadat kita kepada Allah. Satu. Yang kedua, hari Aidilfitri kita ini ialah tanda kesyukuran kita kepada Allah. Aidilfitri ialah menyatukan ukhuwah kekeluargaan, kejiranan dan kemasyarakat kita dalam kehidupan berjamaah. Dan yang seterusnya, Aidilfitri kita elakkan pembaziran, apa-apa yang membuat boleh memutuskan hubungan silaturahim kita yang merugikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, tuan-tuan, itu sajalah yang dapat saya berikan. Insya-Allah semoga datangnya Aidilfitri satu kejayaan kepada kita. Ibadat puasa yang kita tinggalkan diterima untuk kita, insya-Allah. Okey, sini ada 3 soalan ni. Yang pertama, setengah penceramah-penceramah popular tidak dibenarkan berceramah. Saya untuk pengetahuan, kita mengawal penceramah, ada 2 satu, tuan-tuan. Kita melihat isu-isu yang berlaku ialah kebenaran. Jadi mana-mana penganjur yang ingin menganjurkan apa-apa program, maklumkan kepada kami Jabatan Mufti untuk mendapatkan kebenaran khas penceramah-penceramah tersebut. Cuma situasi kita hari ini agak tidak menentu. Ada penceramah, kadang-kadang dia dapat mic tu, orang kata mulut, misalnya kita ni mulut, tuan-tuan. Ada penceramah yang pakai baju, orang kata serampang 2 mata. Kita pun takut juga, tuan-tuan. Ada yang bersiasah dalam masa yang sama. Dalam masa yang sama juga kita mengawal ada penceramah yang orang kata pandangan dan aliran pemikirannya bagi kita di Melaka yang beraliran Wahabi. Okey, kita tahu dia akan membesarkan isu-isu khilafiyah. Ada setengah penceramah kadang-kadang kita melihat dari sudut kesan masyarakat. Itulah pada kita mengawal dari sudut tadi, tuan-tuan. Jadi kita mengawal, bukan kita menghalang. Pada saya untuk mengawal, tuan-tuan, tidak ada sebarang penceramah hitam ataupun putih. Cuma kadang-kadang dalam tempoh-tempoh ini, katakanlah, tengok aja, ada setengah penceramah kadang-kadang dia cakap macam ni, menimbulkan provokasi. Ini yang saya takut, tuan-tuan. Kita pernah dapat komen hari itu, apa dia ceramah, dia komen, minta maaf lah, kita ni multiracial, buat live streaming, dia komen agama lain, terang-terang, akhirnya apa yang kita cakap orang tadi. Jadi ini orang kata antara isu-isu yang kadang-kadang kita harus kawal, jangan ada. Jangan ada sebarang provokasi, jangan ada sebarang orang kata menghentam pihak satu sana, satu sini, dengan kata-kata kesan, wa na'udzubillah lah. Perkara-perkara inilah yang ada. Kalau kita, pada saya, ialah konsepnya falyakul khairan aw yasmut. Nak cakap, cakaplah benda yang baik, yang menimbulkan kasih sayang, menambahkan keimanan, yang mengeratkan perpaduan, yang membentuk akhlak. Tapi kalau, minta maaf, kalau dah kataan yang setengah tu maki, hamun, apa semua, saya rasa saya minta maaf lah. Saya rasa betul memang dia ceramah, tetapi mungkin sesuai di tempat lain. Tetapi kita, insya-Allah, siapa-siapa yang mohon, tapi dalam tempoh-tempoh tertentu, kadang-kadang saya ada tempoh bertenang. Contohnya,
Kita dah tahu isu ni meletup dekat Selangor, dekat sana, dekat sini. Saya kata kenapa tak mohon tauliah? Siapa-siapa penceramah yang datang, ibarat datang daripada Perak lah katakan. Saya akan tanya, ada tak tauliah mengajar di Perak? Dia kata, tak ada, saya tak mohon pun kat Perak. Padahal dia bekerja kat Perak, mengajar kat Perak, apa semua. Dia tak menghormati Majlis Agama Islam Perak. Dia kata, tak ada, saya tak ambil. Ini tauliah semua dunia. Jadi saya kata, kalau dia tak menghormati negeri yang mana dia tinggal, tak ambil lesen, tak ambil sijil tauliah. Dia kata, konon, kenapa nak pergi ambil tauliah? Saya kata, pergi. Saya kata, saya semua saya datang. Siapa datang jumpa saya bagi tauliah. Saya kata. Tapi saya akan tanya, kalau orang Melaka, saya nasihat, ambil tauliah. Dah ada tauliah tu, ibarat saya kata, you boleh memandu, mana you nak pergi. Tapi kalau you tak nak mandu, tak apa. Simpan sijil tauliah tu dalam itu. Saya bagi tauliah saya temu duga, saya luluskan, apa semua. Tapi yang datang daripada luar, saya akan tanya elemen saya yang tambahan. Kalau dia duduk di Selangor, dia ada tauliah tak kat Selangor? Dia kata, saya tak nak ambil tauliah Selangor. Dia kata, jawabnya dia tak menghormatilah rakan saya, sahabat saya di Selangor. Jadi saya kata, ambillah tauliah di Selangor. InsyaAllah saya kata dalam kes ini kita mengawal, bukan kita menghalang. Dan ada tempoh-tempoh tertentu 1-2 bulan ni saya kata tempoh bertenang. Kerana kita rasa ada ialah masing-masing ada kecenderungan, muyul dan sebagainya. Baik kita tak nafikan kebaikannya. Hatta yang baik tu pun sahabat saya juga, kawan saya juga. Saya cakap dengan dia, tolonglah awak hormat saya pun hormat awak. Kita tak sependapat dalam hal ini tapi kita tetap bersahabat. Saya rasa itu dalam hal pengawalan tauliah. Jadi kita apa pun kita akan runyuk dari sudut keselamatan, kita akan pergi kepada polis. Dan lebih-lebih lagi kalau ada penceramah-penceramah, minta maaf, yang memang bila kita tengok YouTube-nya, pandangan-pandangannya agak jauh tersasar dari sudut pandangan tadi. Mungkin untuk orang awam tidak sesuai diketengahkan. Untuk ilmiah mungkin. Itu pun juga saya akan kawal dari sudut itu. Okey, tentang tauliah kita tidak pernah menghalang. Jadi mana-mana pihak boleh memohon kepada kami untuk menganjurkan. Kalau ada pun saya akan nasihatkan supaya belum pada ketika ini. Lepas ni nanti okey saya kata. Saya banyak konsep diplomasi lah macam tu. Yang kedua, pandangan Lailatul Qadar, adakah telah berlaku? Allah sahaja semalam khutbah pun dah kata rahsia itulah rahsia Allah. Pada kita tak tentu 21, 23, 25, 27. Pada kita pukalkan 30 akhir Ramadan, 10 terakhir ini, rebutlah salah satunya. Wallahu a'lam. Yang kedua, mengenai persiapan menyambut Hari Raya tahun ini tidak berlaku. Itu adalah penentuan Majlis Raja-Raja di bawah penyimpan muhur besar. InsyaAllah tanggungjawab kita bukan kerana Hari Raya tetapi Ramadan kita tadi. Memanglah nak raya tuan-tuan, nak masak, nak apa. Kenapa tak umum awal-awal? Okay. Itu pada kita memang kita pegang pada prinsip ru'yah dan hisab menjadi asas kita punya kaedah. Jadi apapun kita akan laporkan penemuan atau tidak penemuan anak bulan tadi pada malam cerapan, besok barulah. Terserahkan urusan itu kepada ulil amri untuk menentukan ketetapan Aidilfitri, Syawal termasuk Zulhijjah nanti kita akan melakukan cerapan sebagai tanggungjawab kita. Wallahu alam, dunia hari ini dunia viral tuan-tuan, orang boleh bercakap akhirnya wa na'udzubillah, yang kita takut apa tuan-tuan? Kita bergaduh. Inilah saya rasa. Kita bergaduh pasal tarawih, kita bergaduh pasal hari raya, kita bergaduh pasal, bukan bergaduh pasal nak beribadat, pasal nak menentukan tarikh saja tuan-tuan. Pada saya, nikmat yang ada ni ruang. Kalau boleh, bukan kata kalau boleh, tapi tak boleh. Kalau boleh, apa dia? Puasa sepanjang tahun. Tapi tak boleh, 1 Syawal tetap tak boleh puasa. Jadi, ada orang itu, tuan-tuan. Kalau boleh, biarlah kita maksimumkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, moga yang baik datangnya daripada Allah. Kesilapan, kekurangan sepanjang saya mengajar di sini, saya mohonkan kemaafan. Kalau ada kesilapan, ketelanjuran kata saya, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, saya mohonkan kemaafan. Kalau menyentuh peribadi, saya mohonkan kemaafan. Dan saya mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang baik itu daripada Allah, kesilapan dan kekurangan itu adalah kelemahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما من عندك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله